Assalamualaikum. Untuk video kali ini, cikgu nak sambung. Ini adalah subtopik yang paling akhir dalam bab 2, pemfaktoran, kembangan dan juga pemfaktoran. Okey, kita nak belajar apa? Last subtopik ni kita ada 3 benda yang kita nak cover lah. Okey, yang pertama kita akan tengok penambahan dan penolakan. Seterusnya pendaraban dan juga pembahagian. Seterusnya gabungan operasi. Okey, kita akan gabungkan penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Okey, ni semua mestilah melibatkan kembangan dan juga pemfaktoran. Okey. Okey, ini adalah soalan-soalan daripada buku modul aktiviti. Jadi untuk topik subtopik 2.3 ni, cikgu akan gunakan contoh-contoh dari sini. Okey, jadi antum boleh tengok banyak contoh lah. Okey, lepas sahaja cikgu ajar dekat sini, antum boleh pause video ni, kemudian antum boleh buat dalam buku modul aktiviti. Okey, lepas tu tengok sama ada faham ke, tak faham ke, boleh buat ke, tak boleh buat ke. Okey. Okey, kita tengok 2.3 ni. Maksudnya kalau permudahkan, dia mesti contoh 10 tambah X. Kan? Dia mesti dalam bentuk ungkapan algebra juga. Okey, kalau permudahkan. Sekiranya soalan dia minta kita nilaikan, hitungkan nilai dia. Jadi barulah jawapan akhir kita tu mesti nombor. Okey, nombor. Dan satu dulu. Okey, kita ada 9x, okey, dalam kurungan x tambah 2. Sebelum kita pergi tengok betul-betul soalan ni, jawab apa hubungan 9x okey dengan yang dalam kurungan. Dia duduk sebelah-sebelah kan? Okey, yang x tambah 2 tu dalam kurungan, sebelah dia, sebelum dia tu, sebelum kurungan dekat luar adalah 9x. So hubungan dia apa? Hubungan dia darab. Okey, 9x ni darab dengan yang dalam kurungan. Okey, darab. Okey. Jadi, yang tu kita kena faham lah kan? Okey, kemudian ada tambah 5. Okey, nak buat macam mana? So, yang dekat luar macam biasa, kita darabkan dengan yang kat dalam. Okey, ini kena darab ini dulu. Kita kembangkan. Kita dah belajar kembangan macam mana, jadi kita darab dulu. 9x darab x. Kita akan dapat 9x kuasa 2. Sebab x darab x tu kuasa 2. Kemudian 9x darab 2. Okey, 9x darab 2 berapa? 9 darab 2, 18. Jadi, kita ada 18x. Okey, tambah 5 dekat belakang ni. Tambah 5 dia tak ada kaitan dengan 9x tu. Okey, jadi kita tambah sajalah dengan 5. Okey. Seterusnya, kita nak buat apa? Kita ingat balik yang kita pernah belajar sebelum ni, semalam dalam kelas kita. Dekat Google Meet, kita dah belajar macam mana nak faktorkan. Okey, jadi sama juga sebabkan dia nak kita simplify ataupun permudahkan. Permudahkan ni dalam bentuk yang paling mudah. Okey, yang paling mudah tu dalam bentuk pemfaktoran. Okey, jadi kita faktorkan. Yang pertama kalau nak faktorkan guna darab silang lah. Okey, kenapa darab silang? Sebab kita tengok ni, oh yang ni ada x kuasa 2. Yang ni ada x sahaja, yang ni tak ada x. Jadi, kaedah yang sesuai adalah darab silang lah. Kita tengok untuk buat pemfaktoran guna darab silang. Yang pertamanya kita kena tengok dia punya C ni kan, 5 ni. Okey, buat kita punya kotak. Okey, apa darab apa dapat 5? 1 darab 5 dapat 5. Okey, jadi dekat sini tak ada dah sifir lain yang ada yang boleh kita dapat 5 tu kan. 1 darab 5 je, 5 darab 1 kan. Jadi cikgu letak 1 dengan 5 dekat sini. Okey. Okey, kat depan ni cikgu nak letak, boleh tak cikgu letak macam ni? Boleh lah kan. Ini yang kita pernah belajar sebelum ni. Okey, kemudian kita buat apa? Kita buat darab silang. Tiba masanya untuk kita darab silangkan dia lah. Okey, 9 darab
9X darab 5. Dapat berapa? 45X. 9 darab 5, 45 kan? Okey, X darab 1 dapat kat sini X. Okey. Jadi yang dekat belah depan ni kita kena buat apa? Belah kiri kita kena darab. 9X darab X dapat 9X kuasa 2. 1 darab 5 dapat 5. Okey. Ini A, ini C, ini B. Okey, belah kanan pula kita kena buat apa? Kita kena tambah. X tambah 45X. Dapat berapa? Dapat 46X. Okey, dapat tak macam kita punya soalan? B dia tu lain kan? Okey, jadi kita ubah sikit. Nak ubah dekat mana? 1 darab 5 ni, okey, kita tak boleh ambil faktor lain dah. Tak ada dah faktor lain. Okey, jadi kita boleh buat macam ni. Kita trik sikit. Ni kita trik sikit. Dekat sini cikgu padam yang ni. Cikgu padam yang ni. Okey. Terpadam pula yang tu. Okey, dekat sini kita nak trik dekat sini. 9X kuasa 2. Dia mesti duduk dekat sini. Sini apa darab apa dapat 9X kuasa 2. Macam tu lah kan. Kalau tadi kita buat 9X darab X. Okay. Boleh tak kita buat macam ni? 3X darab 3X. 3X darab 3X dapat 9X kuasa 2. Okay. Ini cikgu sambung dia punya kotak ni. Tak habis pula. Okay. Kemudian kita buat darab silang. Okay. 3X darab 1 dapat 3X. 3X darab 5 dapat 15. X. Okay. Okay. Sekarang kita check. 3 darab 3, 3X darab 3X. Okay, dapat 9X kuasa 2. 1 darab 5 dapat 5 lah. Okay. Yang ini 3X tambah 15X dapat 18X. Okay. Ini A kita, C kita, B kita. Dapat sama tak dengan soalan? Sama. Okey. Bila sama, betul. Okey, betul kita punya faktor. Pemfaktoran kita tu betul. Jadi, apa pemfaktoran kita? Kita nak ambil dalam kurungan ini dulu. Okey. Lepas tu kurungan yang kedua. Okey. Jadi, kita akan ada dua kurungan dekat sini. Okey. Jadi, boleh buat 9X kuasa 2 tambah 18X tambah 5. Okey, sama dengan dekat bawah tu. 3X tambah 1 dalam kurungan satu lagi 3X tambah 5. Okey. Jadi, itulah jawapan kita. Okey, kita keluar daripada ni. Okey, boleh ya? Seterusnya kita tengok soalan nombor soalan B lah pula ya. Soalan B, cikgu ambil soalan nombor 2 ni. Okey. Nanti antum cuba buat. Tengok dapat tak sama macam cikgu. Okey. Soalan nombor yang ni pun sama juga, permudahkan juga. Okey, soalan nombor 2 ni. Okey, P tolak Q per 5P tambah Q. Okey, 4P tolak 2Q per dengan 5P tambah Q. Okey, jadi dekat sini dia sama macam kita buat penambahan ataupun penolakan pecahan-pecahan yang sebelum-sebelum. Contohnya kita ada soalan macam ni. 3/7 tambah 2/7. Macam mana nak jawab? Kita tengok dia punya penyebut yang sama kan? 7 dengan 7. Yang belah kiri ni pun 7, yang belah kanan ni pun 7. Jadi kita buat apa? 3 tambah 2 per dengan 7. Betul? Jadi kita akan dapat 5/7. Senang kan? Okey. Jadi yang pertama sekali kita kena tengok dia punya penyebut. Okey. Jadi kita tengok penyebut kita untuk soalan 2 ni, penyebut kita sama tak?
Yang ini 5P tambah Q. Okey, satu lagi kita ada 5P tambah Q juga. Jadi samalah penyebut dia, maka kita boleh, cikgu suka buat kurungan lah supaya kita tak keliru nanti. Kurungkan dua-dua ni dan tambah. Macam kita tambah yang atas ni, okey? Okey, jadi kita dapat macam ni lah. P tolak Q. Kurungan cikgu buat kurungan. Cikgu tambahkan sebab dia ada operasi tambah tu. Okey, lepas tu ada kurungan lagi 4P tolak 2Q. Tutup kurungan. Semua sekali per dengan apa? 5P tambah Q. Okey, sekali je lah kita tulis sebab dia punya penyebut tu sama kan? Okey, jadi kita selesaikan yang atas lah. P tolak Q ni tak boleh selesaikan. So, kita tulis P tolak Q. Okey, tambah 4P. Kita boleh buang je dia punya kurungan 4P. Okey, dekat sini hati-hati. Tolak 2Q dalam kurungan ni. Tengok luar kurungan ada apa? Luar kurungan ada tambah. Okey, luar kurungan ada tambah. Jadi tambah ataupun positif dengan negatif dekat dalam darab kan. Positif darab negatif, kita akan dapat negatif lah 2Q. Okey, semua sekali ni jangan lupa per dengan 5P tambah Q. Okey, kemudian yang atas kita boleh selesaikan tak? Kita kumpulkan yang mana P dengan P, geng P dengan geng P, geng Q dengan geng Q. Okey, jadi cikgu kumpulkan dekat sini lah. P dengan P kan. Okey, kita ada 4P. P tambah 4P. Okey, tolak Q kat depan ni. Dengan tolak 2Q dekat belakang tu. Okey, nampak sekarang kita ada geng P dengan geng Q. Okey, kita yang bawah ni masih kekal. Okey, lepas tu P tambah 4P. P tu 1. 4P ada 4 lah. Jadi 1 tambah 4 dapat 5. 5P. Okey, negatif Q. Maksudnya negatif 1. Okey. Tolak 2Q. Maksudnya negatif 1 tolak 2. Hutang RM1. Hutang lagi RM2. Jadi hutang kita yang bertambah. Okey, jadi kita ada berapa hutang? Ada hutang RM3. Jadi kita ada hutang, okey, negatif 3Q. Okey. Dah selesai yang atas. Perkain dengan dia punya penyebut dekat bawah. 5P tambah Q. Okey. Jadi, boleh lagi tak buat? Selesaikan? Tak boleh dah. Okey, kita fikir betul-betul. Tengok betul-betul. Oh, dah tak boleh. Jadi, inilah jawapan kita. Okey, boleh? Okey, insyaAllah boleh buat. Cikgu harap antum boleh cuba untuk soalan nombor 1. Sama je kaedah dia. Penyebut yang sama, jadi kita tambah yang atas sahaja. Okey, hati-hati dengan negatif. Sebab soalan nombor 1, hubungan dia, okey, satu pecahan dengan satu lagi pecahan ni hubungan dia adalah tolak. Okey, yang cikgu buat ni tadi nombor 2, dia tambah. Okey, jadi hati-hati. Ikut cara cikgu buat guna kurungan. Okey, lepas tu bila nak buka kurungan tu, kena tengok negatif dia tu, tanda dia tu kan. Okey. Kalau dulu-dulu kita ada soalan macam ni. 3/5 tambah dengan 1/10. Okey, dia punya penyebut tak sama. Okey, tapi kita boleh samakan. Okey, kita tengok dulu penyebut. Yang mana penyebut yang nilai dia lagi kecil? 5 ke 10? 5 lah lagi kecil kan? Jadi kita guna 5. Kita fikir daripada 5 nak darab dengan apa supaya dapat 10? Okey, fikir. Oh, 5 darab 2. Okey, 5 darab 2 dapat 10. Jadi bila kita darab nanti, penyebut dia dah sama. Okay. Bila yang bawah, penyebut kita darabkan dengan sesuatu nombor, maka yang atas ni pun kita kena darabkan dengan nombor yang sama. Kalau 5 kat bawah tu, penyebut 5 darab 2, yang atas ni 3 kena darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 3 darab 2 dapat 6 per 5 darab 2 dapat 10.
Okay, tambah 1/10. 1/10 kita tak buat apa-apa lah sebab penyebut dia tu memang dah 10. Kita memang nak dia 10 lah penyebut dia kan. Okey, jadi bila dah sekarang ni penyebut dah sama, kita boleh tambah sahaja yang bahagian pengangka dia. Okey, so 6 tambah 1 per dengan 10. Kita akan dapat 7/10. Okey, lagi satu yang kita pernah belajar dulu-dulu. Kita conteng kat sini sekejap. Contohnya kita ada 3/5. Okey, tambah dengan 1/2. Okey, sekarang ni penyebut tak sama juga. Penyebut tak sama juga. Nak samakan penyebut, kita pilih penyebut yang nilai dia paling kecil. Okey, 5 dengan 2, so kita akan ada 2 lah yang paling kecil kan. Okey, kita fikir-fikir 2 darab apa dapat 5? Tak boleh kan? Tak ada sifir tu. 2 darab apa dapat 5 tak ada. Jadi, apa yang kita kena buat adalah kita darabkan penyebut dengan penyebut. Okey. Jadi, penyebut yang pertama kita ada 2 ni. Okey. 2 ni kita darab dengan penyebut yang satu lagi tu. Apa penyebut satu lagi? 5 kan? Okey, 2 darab 5 lah. Okey, penyebut satu lagi ni 5 ni darab dengan 2 pula kan? Okey. Jadi, macam tadi cikgu kata, kalau penyebut darab dengan sesuatu nombor, pengangka dia yang atas dia pun kena darabkan dengan sesuatu nombor yang sama. Okey, so kalau 5 ni darab dengan 2, maka 3 kena darab dengan 2. Okey, kalau yang belah sini pula, belah kanan ni, kalau 2 darab 5, maka 1 kena darab dengan 5. Okey, jadi kita akan dapat jawapan kita macam ni, jalan kerja kita. 3 darab 2 dapat 6, per dengan 5 darab 2 dapat 10. Tambah 1 darab 5 dapat 5, 2 darab 5 dapat 10. Okey, boleh buat. Sekarang kita dah boleh buat sebab kita punya penyebut dah sama. Okey, jadi 6 tambah 5 per dengan 10. Okey, so dapatlah jawapan kita macam ni. Okey, ini cikgu flashback je lah kan. Apa benda yang cikgu terangkan ni dah belajar. Cuma kita nak buat benda yang sama, kaedah yang sama kita nak guna dalam bentuk ungkapan algebra. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Kita ada 5U per 12 tambah U per 4. Sekarang kita tengok penyebut. Penyebut dia tak sama. Okay, satu ni ada 12, satu lagi ada 4. Okay, cikgu kata pilih antara dua penyebut tu yang mana penyebut nilai dia yang paling kecil. 4. Okay, 4 yang paling kecil lah daripada 12. Jadi kita fikir daripada 4, macam mana kita nak dapat 12? Darab apa dapat 12? Jadi kita tahu 4 mesti darab dengan 3, dapat 12. Okey, jadi tak payah risau. Kita guna kaedah yang pertama tadi. Macam yang kat atas ni. Kalau 4 penyebut darab dengan 3, pengangka U mesti darab dengan 3 juga. Okey. Jadi, kita boleh teruskan kita punya jalan kerja dekat sini. 5U per 12, tak perlu buat apa-apalah. Okey. U darab 3, kita dapat 3U. Per dengan 4 darab 3 dapat 12. Sekarang penyebut dah sama, kita boleh tambah bahagian pengangka. Okey, kita akan ada 5U tambah 3U per dengan 12. Okey, tambah macam biasa. 5U tambah 3U. 5 tambah 3, 8. 8U per 12. Okey, jadi sekarang tengok 2 kat sini dapat 3. Kan? Sifir 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Jadi jawapan sebenar kita adalah 2U per 3. Ini dalam bentuk paling mudah. Okey? Jadi cikgu harap antum dapat buat. Cuba dulu dekat modul aktiviti masing-masing. Pause video cikgu, kemudian buat. Kemudian check. Okey? Kalau tak dapat jawapan yang sama, boleh try lagi. Okey, satu lagi.